السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات شاءوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan hujan kita diberi peluang oleh Allah datang ke masjid, menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, itu yang terpenting. Dan kemudian kita tinjau kalau ada pengajian kita tumpang sama belajar, mudah-mudahan mendapat keberkatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca kitab yang tuan-tuan pegang tu, iaitu kitab Bahrul Mazi, saya ambil sedikit kitab Riyadhus Salihin jilid 5, di mana Rasulullah menyebut di sini wa an Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, maknanya pakat dua yang memang biasa serangkai dua ni, iaitu daripada Abu Hurairah dan Muslim. Jadi daripada hadis ini menyebut wa an Ummu Atiyah, ya, dia merupakan isteri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Qalat, berkata dia, nuhina an ittiba'il janazah, kami dilarang mengiringi jenazah. Lepas itu walam yu'azzam alaina, tetapi ya bagaimanapun tidak ada larangan terus, ya, tidaklah sampai ke peringkat haram mutlak, tak ada. Jadi pada awalnya memang adalah larang itu, tapi kemudiannya Nabi benarkan pula pergi. Tapi bagaimanapun, ya, di sini sebut makruh bagi kaum wanita mengiringi jenazah ke tanah perkuburan kerana ditakuti bercampur gaul dengan lelaki dan boleh membawa kepada perkara haram. Itu makruhnya. Jadi kalau kita bawa pergi ke kuburan pun orang perempuan adalah makruh di tepatnya. Kemudian Islam mengharuskan kaum wanita mengiringi jenazah, harus, boleh, khususnya bagi ahli keluarga, ahli keluarga sendiri seperti ibu bapa, ya, anak-anak dan kaum kerabat, dengan syarat tidak meratapi jenazah dan juga tidak meninggikan suara. Tidak meratapi jenazah maknanya tarik baju, tarik kabil, ya, tarik rambut, dalam selendang pun tak ke mana tu, jadi tak betul tu. Kemudian dalam pada itu juga
dilarang ya mengeluarkan meratapi jenazah. Meratap ini juga termasuklah ya menangis, meraung, itu tak dibenarkan. Jadi kalau ada bentuk macam tu, lebih baik awal-awal dah tahan, dah pergi. Kemudian tidak boleh meninggikan suara, ni menangislah tu. Ya, kalau takat air mata keluar, diharuskan. Sebab kita tak boleh nak tutup di mana jalan keluar dia tu, tak boleh. Dia akan melahirkan perasaan sedih. Ya, kerana hati kita sedih, maka air mata pun akan keluar. Itu biasa. Maka yang tu, ya, Nabi menyebut bahawa sebenarnya hati itu sayang kepada yang meninggal. Tak dapat jumpa dah jadi sedih. Allah menyayangi dia, kata Nabi SAW. Baiklah. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Masalah 2 ke 3. 297. Ya, 297. Apa ni? Syakkan, tu perkataan dia. Shin kaf kaf nun. Syakkan mengantuk atau tidur, batalkah wudu? Dia syak baru. Ya, mengantuk atau tidur. Syak dia mengantuk atau tidur, ya, batalkah wudu? Kata Imam Nawawi. Dan jikalau seorang syak ia, adakah tidur ia atau mengantuk saja ataupun terlena, maka tiada wajib mengambil air sembahyang atasnya, bahkan sunat jua. Jadi kalau dia merasakan perasaan syak ni, dia zon syak ni 50-50. Separuh rasa mengantuk, ya, separuh lagi tak. Jadi 50-50. Kalau macam tu, ya, kita tengok balik macam mana cara dia. Kalau yakin bahawa itu merupakan satu perkataan istilah syak, ya, kita sendiri pun tak dapat nak pastikan, maka diharuskan, ya, tidak membatalkan wudu. Maka memadai dia kalau nak ambil wudu juga boleh, sunat ambil wudu kalau nak ambil juga. Kalau tak ambil pun tak apa. Baik. Dan jikalau seseorang yang syak ia, adakah tidur ia atau mengantuk, maka tiada wajib mengambil air sembahyang atasnya, bahkan sunat jua. Dan jikalau ia tidur dan disyakkan, ya, tetapkah papan punggungnya? Okey. Kalau dia tertidur, dia rasa dia tertidur, cuba fikir balik. Waktu dia tidur, papan punggung tu, kita punya papan punggung pipi dia tu, betul dia tepat duduk. Kalau mengantuk pun dia kepala terangguk gitu, jaga balik, ya. Tak ada tersengit, tak ada. Ya. Dia kalau sampai terbaring tak. Ya, sampai tertidur sampai terbaring tak, tapi duduk je. Kalau duduk bersila saja tak ada masalah. Ya, tapi kalau tersengit sedikit, tak mah. Ya, cuba tengok, kita baca balik. Dan syakkan tetapkah papan punggungnya ataupun tidak. Dia tak tahu sama ada papan punggungnya, ya, maksud papan punggung kita ni dua, rapat. Bila rapat, dia duduk elok dan dia tidak akan memberi peluang kepada angin untuk keluar. Maksudnya kentut tak akan keluar. Jadi dia rapat betul. Kalau keluar pun berbunyi. Ya. Kalau keluar pun berbunyi. Itulah punya jaga tu.
Ya, dalam keadaan macam ni. Kemudian tidak juga batal wuduknya, tetapi sunat ia mengambil air sembahyang. Sunat ia mengambil air sembahyang. Tidak batal. Ya. Dan jikalau tidur ia duduk, kemudian terhencot. Ni kata terpusing tadi ni. Terhencot papan pungkulnya daripada bumi. Dia tak rapat betul-betul elok. Ya, kalau rapat dia tutup, takkan boleh angin keluar, tak keluar punya. Ya, tapi kalau dia mula tersengit, dah terenggang punggung tu, tu boleh menyebabkan ya angin keluar. Jadi bagaimana sini? Terhencot papan pungkulnya daripada bumi, maka padanya tafsin. Ada huraian. Jika hencotnya terdahulu daripada jaga, ya, dia tersengit tadi ni, terdahulu daripada dia jaga, nescaya batallah wuduknya. Ya. Jadi maknanya kalau terhencotnya tu bila dia jaga baru dia terkona nak menyengit pula, dan dia pun jaga terus, tak apa. Kerana lalu atasnya satu lahzah tidur ketiadaan tetap kedudukannya, itu puncanya. Sebab bila mana orang duduk macam tu tersengit tadi ni, menyebabkan papan punggungnya mudah angin keluar. Angin kentut tadi mudah keluar. Dan jika terhencot ia kemudian daripada jaga atau sertanya atau syak akan waktu hencotnya, tiadalah batal wuduknya. Tak batal wuduk. Kalau dia tersengit tadi ni, waktu sengit dia jaga, tak apa, tak batal wuduk. Tapi kalau dah sengit dia jaga badan dia tersengit, ya dah batal wuduk. Sebab maknanya kedudukan papan punggung tadi sudah terbuka sedikit. Dia tak boleh terbuka. Kalau terbuka sikit, habis. Ya, boleh keluar angin bila-bila masanya. Kita tak sedar. Ya, itu maksud dia. Kemudian kita ingat waktu di asrama dulu, satu bilik 20 orang. Dia apa buat? Study lah, masing-masing nak study. Kita guna lampu torchlight, lampu jenis bateri, letakkan, pasang study. Teringin nak study, tak cukup lagi, takut nak paisa besok, study lah. Tapi dalam study berbunyi pun, kata sana bunyi, kata siapa bersaut-saut, ya, bunyi kemianan tu ada. Jadi apa hal tu? Puncanya apa tu? Puncanya sebab mereka tidur itu bukan lagi papan punggung rapat, tapi tidur betul-betul tidur. Jadi bila tidur macam tu memang mudah. Mereka tak sedar. Kita yang dengar ya bunyi. Inilah ya cerita tadi. Baik, kemudian kata Imam Nawawi lagi, bukan itu. Atau sertanya atau syak akan waktu jadi batal wuduknya. Okey, habis itu. 298 masalah tidur berdiri lutut. Berdiri lutut dan bersandar, batalkah wuduk? Tidur secara berdiri, tapi berdiri lutut, dan juga tidur dengan cara bersandar, adakah batal wuduk? Kata Imam Nawawi, dan jikalau seseorang itu tidur tetap kedudukannya di bumi, papan punggungnya rapat elok, ya, kemudian apa jadi? Jikalau tidur ia berdiri lutut, mana? Tidur, kata Imam Nawawi, dan jikalau seseorang itu tidur tetap kedudukannya di bumi lagi bersandar ia ke dinding, bersandar, ya, duduk dalam keadaan bersandar ke dinding atau ke tiang, ni ke tiang, bersandar ke dinding atau ke tiang atau lainnya, tiada batal wuduknya. Tak batal wuduknya, ya, tak batal wuduk. Sama ada tidurnya
itu sekiranya diangkat dinding itu, nescaya rebah ia. Ya, dinding itu kalau kita angkat dia memang jatuh berudum, ya. Ataupun kita angkat dia tak rebah, elok je. Ya. Atau tidak katanya, tak terbaring, dia tak rebah ataupun dia rebah bila kita buang tadi. Demikian ya. Dan jikalau tidur ia berdiri lutut, maka padanya 3 wajah. Tadi tak batal tadi ya. Kita ulang balik. Tak jelas tadi. Tiada batal ada. Saya ulang balik. Tiada batal wuduknya sama ada tidurnya itu sekiranya diangkat dinding itu nescaya rebah atau tidak rebah. Ya, tidak demikian. Maksudnya tak batal wuduk. Dia duduk bersandar kepada dinding. Orang buang dinding, tak apa. Ya. Ataupun dia tak terbaring, dia tak rebah, ataupun dia rebah ke, tidak batal. Dan jikalau tidur ia berdiri lutut, maka padanya 3 wajah. Ya, 3 pendapat. Yang pertama, tiada batal ia sebagaimana tidur bersila. Ya, macam orang tidur bersila. Jadi duduk atas lutut, dia tidur berdiri lutut, tidak batal. Keduanya batal ia sebagaimana tidur baring. Ya, ada yang mengatakan bahawa 2 pendapat yang kedua batal sebab ya sama macam orang tidur baring. Ya, dan wajah yang ketiga, pendapat yang ketiga, jika adalah orang yang tidur berdiri lutut, kurus badannya, sekira-kiranya tiadalah rapat 2 papan pungkurnya. Maksudnya ya, dia ni kurus menyebabkan daging kurang, menyebabkan dia tak dapat nak tutup papan punggung dengan elok. Ya, ada kelonggaran, maka menyebabkan angin tu boleh keluar. Kentut boleh keluar. Apa jadi? Di sini katanya sekiranya tiadalah rapat 2 papan pungkurnya di atas bumi, nescaya batallah ia. Ya, kalau orang tu kurus, boleh bawa kepada batal. Tapi kalau orang tu gemuk, dia badan dia pun gempai, cekak ya, memang dia mempunyai kekuatan untuk menahan kentut tadi ni. Insya-Allah, sebab kentut ini dia keluar kita sendiri tak sedar. Itulah maksudnya. Kira-kira bertangkup 2 papan pungkurnya, tiadalah batal wuduknya. Kalau bagus elok, badan pun sehat ya. Badannya pun katakan memang ya sehat, bagus, bukan sehat kurus. Kalau kurus ni tak mau, dia tak kurus. Badan dia gemuk katakan. Ya, memang dia mempunyai badan yang bagus, dagingnya yang banyak, menyebabkan dia boleh mempertahankan daripada kentut tadi ni. Tu insya-Allah tu cerita dia. Bab al-wudu mimma ghairatin nar. Maksudnya bab mengambil wuduk dengan air sembahyang daripada barang yang diubah oleh api. Kerana pula ketahui olehmu kiranya ya saudaraku, adakah tinggal lagi mazhab yang beramal dengan batal wuduk apabila makan apa-apa sesuatu yang disentuh oleh api. Masih lagi membicarakan, pada ini dah dibicarakan sebelum ni, bahawa kita makan makanan yang dijamah oleh api dulu, dimasak dulu katakan, apakah batal wuduk kita? Sudah kita bicarakan dah, dan Nabi pun ada ceritanya dah. Ya, Nabi buat sendiri. Ya, di mana Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Rasulullah pergi ke rumah seorang perempuan, dijemput, lalu baginda pun duduk di rumah tu. Ya, duduk tak lama dijamu dengan makanan. Apa dia? Hibash, kambing. Ya, kambing, anak kambing yang agak besar sikit. Lepas tu terus dibakar. Tu kena api lah tu, dibakar atas api, dibakar, lepas tu dijamu Rasulullah. Rasulullah pun makan lah, ya. Dah makan selesai, maka Nabi pun mengambil wuduk. Ya, mengambil wuduk, kemudian sembahyang fardu zuhur. Ambil wuduk sembahyang zuhur. Kemudian
Lepas habis zuhur, tuan rumah menyediakan makanan lagi. Kurma, ajwa dengan daging bakar tu. Daging bakar tu banyak lagi, dipotong-potong, ambil yang elok-elok dia, letak dan dijamu Rasulullah lagi dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan kedua-duanya makan. Rasulullah makan, Abdullah bin Mas'ud pun makan, mengiringi Rasulullah, menemani Rasulullah. Dah makan-makan semua, masuk waktu asar, terus saja sembahyang. Ya, tu cerita dia. Jadi Rasulullah sembahyang terus tanpa mengambil wuduk. Sebab ada riwayat menceritakan bahawa Nabi ni mengambil wuduk, tapi di sini ceritanya dah ada. Jadi maknanya yang ni, cerita ni dia sudah menghapuskan apa yang fahaman yang sebelum ni. Jadi apakah batal wuduk? Jawabnya tidak batal, tapi sunat ambil wuduk. Baik, kita baca tengok. 299, bab 299 pada menyatakan air sembahyang daripada barang yang diubah oleh api. Ketahui kiranya ya saudaraku, adakah tinggal lagi mazhab yang beramal dengan batal wuduk? Ya, apakah ada lagi? Sebab Rasulullah masih ada Rasulullah bercerita tentang yang itu. Ya, apabila makan apa-apa sesuatu yang disentuh oleh api, kemudian daripada wafat Nabi, ya, sebelum wafat Nabi, maka didatangkanlah oleh Tirmizi akan hadis ini. Akan ada sabda, ya, Nabi menyuruhkan demikian. Katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u mimma massatin nar walau min saur apit. Ya, okey. Ada lagi hadis sambung lagi tu. Baiklah, kita baca dulu. Ketahui olehmu kiranya ya saudaraku, adakah tinggal lagi mazhab yang sudah. Ini pun An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu mimma sattatin nar walau min surul qutqat. Ya, bukan qutqat. Qat ni maknanya apa? Keju. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula wudu itu wajib dari sebab memakan barang yang menyentuh oleh api, dan jikalau daripada potong-potong qat tadi pun, iaitu keju tadi, sekalipun ya kita makan yang tu pun, walaupun bukan apa, yang tu saja, keju tu pun, ya, gitu maksud dia. Kata Tirmizi, faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya Aba Hurairah, atawadda min ad-dahni atawadda minal hamim. Qala Abu Hurairah, ya Aba akhi, iza sami'ta, mata saya kami mata orang tak ada pakai ayat. Idza sami'ta hadisan minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu masala. Jadi maksud di situ, bermula wudu itu wajib disebabkan memakan barang yang menyentuh oleh api, dan jikalau daripada potong-potong ya keju tadi sekalipun. Kata Tirmizi, hadis dibaca dah. Maka kata Ibn Abbas baginya, ya Abu Hurairah, adakah engkau mengambil air sembahyang dari sebab minyak? Adakah engkau mengambil air sembahyang dari sebab minum air panas? Seolah-olah pertanyaan ini, Abdullah bin Abbas tadi itu, sebagai bertanyakan atasku, yakni patutkah dan
dan terakalkah hadas engkau yang demikian itu, disebabkan dia termakan tadi, makan panas. Kata Tirmizi, bahasa Arab sambung terus dia. Kata hadis, maka kata Abu Hurairah, ya anak saudaraku, bagi mematahkan kata Ibnu Abbas dan mentakkidkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, katanya, tak usahlah engkau berkata demikian. Apabila engkau dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau datangkan baginya perlu apa tu? Perumpamaan dan kata, ya, adakah mengambil wuduk dengan sebab makan minyak? Adakah mengambil wuduk dengan sebab air panas? Maka yang demikian itu tak dapat tiada akhirnya jatuh dalam dosa. Itu kata Abu Hurairah, ya, kepada Ibnu Abbas. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini daripada Ummu Hanifah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah, semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya Zaid bin Sabit, ini hamba Rasulullah, dan Abi Talhah, ini sahabat Nabi, dan Abi Ayyub dan Abi Musa. Jadi banyak ya riwayat-riwayat daripada situ menceritakan tentang tadi ni. Jadi maknanya tidak ada masalahnya kalau mengambil wuduk dengan air atau mengambil wuduk selepas kita makan daging ataupun tak makan daging pun. Tapi sunat jua, tidaklah menyebabkan wajib. Itu saja. Yang ke-300, air sembahyang makan yang disentuh api dan hukumnya. Ada hurai lagi. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya bab pada meninggalkan wuduk daripada memakan barang yang diubahkan dia oleh api. Yang ni ke? Sudah kan? 202 ya, masalah. Ya. Oh 300. Saya terlompat dah. 300. Masalah air sembahyang makan disentuh api. Maksudnya mengambil air sembahyang, mengambil wuduk setelah makan benda yang disentuh oleh api. Itu maksud dia. Jadi kalau sentuh api, sentiasa kita kena makan, yalah. Jawabnya dia dah. Dan hukumnya. Jadi untuk menjelaskan lagi, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah memikirlah oleh setengah daripada ahli ilmu akan tuntut wudu daripada memakan yang disentuh. Maksudnya ada daripada ulama-ulama yang mengaitkan bahawa bila kita makan daging yang dibakar ataupun ialah apa saja gunakan api, maka kita kena ambil wudu sebelum sembahyang. Wajib, ya. Ada kata gitu. Sebenarnya tidak, ya. Kata Imam Nawawi, dan telah berjalan atas taifah kepada wajib wuduk pada syarak akan wuduk sembahyang dengan memakan barang yang menyentuh akan dia oleh api. Jadi siapa saja yang meminum atau memakan apa saja benda yang datang daripada proses api, kena ambil wuduk. Ini maksud dia. Tapi tuan-tuan yang sehati, tak ada ini, tak wajib, tapi saja dibuat ini. Dan ialah yang diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Basri dan Zuhairi dan Abi Qalabah dan Abi Majaz. Maka mengambil hujjah sekalian orang-orang ini dengan hadis tawaddu' mimma satin nar. Jadi berwuduk setelah kita menyentuh memakan benda yang dikenakan api. Maksud macam kita kata ayam daging kambing dibakar tu lah. Jadi tadi cerita tadi, di daging itu dibakar, lepas tu dijamu Rasulullah waktu sembahyang zuhur ambil wuduk, mungkin batal wuduk.
Tapi lepas tu kali yang kedua, bila lepas habis sembahyang fardu zuhur, dijamu pula dengan ajwa, kurma ajwa, bersama dengan daging kambing tu lagi banyak lagi. Jadi dihidangkan balik kepada Rasulullah. Rasulullah makan daging. Jadi yang melihat ni ialah si siapa nama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud merhatikan Nabi sambil tu tumpah makan sama dah. Dah sudah tu elok masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar tu Nabi pun sembahyang fardu asar. Tak ambil sembahyang pun. Rasulullah pula dan ada Abdullah bin Mas'ud pun ikut di belakang berjamaah bersama Rasulullah. Tidak juga Rasulullah suruh pergi ambil wuduk lain, tak ada ya. Ikutlah special. Nabi dia special. Dia ada kehebatan baginda sendiri yang dianugerahkan Allah. Sebagai contoh anugerah yang kita nampak sangat, Nabi kahwin 11 orang. Ya, ada mengatakan Nabi kahwin 14 orang. Kalau ikut ensiklopedia sirah 14 orang. Ya. Kemudian apa lagi? Itu contoh dia yang kita nampak. Jadi mungkinkah itu contoh yang kita nampak ya boleh dijadikan sebagai sebab kenapa Nabi SAW tak ambil wuduk. Kita kena ambil wuduk. Tak ya, kalau dah dibenarkan tu, kalau Nabi tak larang maknanya boleh lah tu. Jadi kita tak payah. Jadi daripada cerita itulah ya membawa kepada dijadikan sebagai pahaman kepada kita orang Islam sekarang ni, iaitu tidaklah kita mengambil wuduk disebabkan kita memakan makanan yang disentuh oleh api. Sama ada air panas kita minum katakan, ataupun makanan yang dibakar atas api, atau dimasak buat kari dan makan nasi, semua tu tak kena. Okey. Ambil wudu oleh sekalian kamu, Nabi kata ya, daripada memakan barang yang menyentuh oleh api. Itulah hadis dia. Dan telah mengambillah hujah jumhur dengan beberapa hadis yang mendatang daripada Nabi dengan meninggalkan wuduk daripada memakan barang yang disentuh oleh api, dengan meninggalkan. Jadi ada hadis yang lain yang boleh diambil dicontohkan bahawa ada juga Nabi meninggalkan wuduk setelah memakan makanan yang dijamah oleh api tadi. Itu sebagai contoh tadi yang kita jelas tadi ialah Abdullah bin Mas'ud tengok sendiri Nabi waktu sembahyang zuhur, Nabi ambil wuduk. Tak apalah yang tu sebab lama masa dah. Mungkin waktu tu batal wuduk, kita tak tahu. Jadi tak apa lagi. Kemudian bila sampai waktu kali yang kedua, bila nak sembahyang asar, pasal makan lagi, makan, asar masuk. Bila masuk asar, Nabi pun terus sembahyang bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya, tak ambil sembahyang pun. Kalau batal, tak batal. Ya, situlah dipegang terus jadikan alasan. Ya, bukti dalil mengatakan bahawa memakan makanan yang dijamah oleh api ini, tidak wajib kita mengambil wuduk. Tapi daripada Idris Al-Marbawi ini mengatakan bahawa sunat kita ambil wuduk. Kalau nak ambil wuduk sunat boleh. Dan sungguhnya telah menyebut Muslim di dalam sahihnya, mana-mana daripada riwayat Muslim, beberapa daripadanya dan yang baki lagi ada tersebut di dalam beberapa kitab, ibu-ibu kitab. Ni yang segala yang bagus ni, hadis yang masyhur, dan juga telah dijawab oleh ulama daripada hadis yang suruh mengambil wuduk sebab makan yang disentuh api itu dengan dua jawapan. Salah satu daripada keduanya bahawasanya mansuh. Mansuh maknanya terbatal. Yang Nabi sebut tu terbatal. Sebab ada cerita lain lagi yang ada. Jadi terbatal maksudnya. Terbatal ia dengan hadis Jabir seperti dalam masalah 302 dan lainnya. Katanya adalah
akhir pekerjaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan wuduk daripada barang yang menyentuh akan dia oleh api, dan ialah hadis sahih. Ya, semua meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasa'i dan lain daripada keduanya. Dan juga yang keduanya, bahawasanya yang kedua, ya, dikendaki dengan wuduk itu membasuh mulut dan tapak tangannya. Itu saja dimasuk wuduk. Ya, tak perlu kita ambil wuduk, memadai basuh mulut dengan dua tangan. Itu maksud dia yang dikatakan membasuh wuduk tadi, yang berwuduk. Dia memadai membasuh mulut dan tapak tangannya. Ya, kemudian bermula khilaf yang telah dihikayatkan ini adalah ia pada as-sadrul ula, maksudnya yang terawal. Kemudian daripada ijma' ulama, setelah sepakat ulama, tapi bukan mereka mesyuarat angkat tangan dah, setelah disepakati oleh semua. Ya, sama, bila tanya jawapan yang sama. Sepakat ulama, ijma' ulama, ya. Kemudian daripada itu, atas bahasanya tiada wajib wuduk dengan sebab makan barang yang disentuh oleh api. Wallahu a'lam. Ya, habis bab tu. Dan cuba pula kita bincangkan sedikit, ya, tentang ni. Kita bawa cerita, kalau saya baca kitab ni pun tak habis juga, banyak kita ambil yang ni. Amalan sebelum tidur. Ya, ni lain, tak termasuk kitab, dah habis dah yang tu. Kita berhenti dekat tu dulu, insya-Allah kita bincang kemudian. Bab fi tarkil wudu mimma ghairatin nar, mengambil wudu pada meninggalkan wudu daripada memakan barang yang diubahkan dia oleh api. Ada lagi ni huraian lagi, sambung nanti. Jadi kita ambil satu lagi, iaitu tentang apa, amalan sebelum tidur. Ya, tapi yang ni hanya kaitan daripada ulama saja, bukanlah hadis Nabi. Tapi ya, apa-apa semua pun ada kaitannya dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidur dalam berwuduk. Itu yang baiknya. Sebelum kita tidur, ambil wuduk dulu. Ya, semua ibadah supaya kita tidur dalam keadaan berwuduk. Walaupun akhirnya kita batal, tapi pahala lebih. Jadi kalau macam kita lagi satu, tidur pula, ya, tidur menghadap ke kiblat. Jadi macam ni, kalau kiblat sana, kepala sini, kaki di sini. Kemudian baring mengiring, macam orang mensemadikan mayat dalam kubur liang lahat. Itulah keadaan dia. Jadi baring, jantung kita ni di atas. Ya, ni jantung. Jantung di atas, itu yang terbaik. Tapi kalau tak boleh, apa nak buat? Ya. Jadi maknanya kita tidur pun dalam keadaan yang selesa. Kita memberikan kelapangan betul-betul kepada jantung kita untuk bergerak, mengepam udara dan seterusnya. Yang mana jantung kita ni bergerak sehari ribuan. Ya, ribuan kali. Bukannya kejap, bukan sikit. Tak renti-renti, pam. Ya, alhamdulillah. Saya pun sekarang ni syukur dah 75 tahun lebih umur. Dia bergerak tak henti-henti, bukannya 75 tahun tu sehari lebih daripada 1000. Saya dah lupa ada berapa ke pun, ada sebut, ya. Jadi elok kalau boleh kita letakkan dia di atas, baring mengiring. Kemudian bila kita baring, kepala di sebelah sana, kaki sebelah kini, dan kemudian kita menghadap kiblat. Lepas tu nanti waktu tidur, tak macam mana terpusing sana pusing kemari, kita pun buat juga tidur kata. Terpusing-pusing, walau macam mana pusing pun kita dianggap tidur beribadah. Masih beribadah. Kita dapat pahala. Ya, walaupun kita dah berubah tidur,
Tapi kalau awal-awal tidur tak betul menghadap kiblat, tak ada apa nampak menghadap kiblat pun tidur, memang kepala di sini, kaki di sana, katakan tak ada apa ikut, dan itu lainlah. Walaupun dia tidur nanti sudah terpusing menghadap kiblat, ya, itu pun tak ada apa-apa dah. Tapi yang bagusnya pada awal-awal kita menghadap kiblat dah. Ini dia. Kemudian seterusnya nombor 3, tidur tadi ni arah ke kanan. Maksudnya ya, arah ke bawah tu kanan. Kanan badan kita bawah. Tadi dia sebut dah. Ya, dan yang kiri ni di atas. Kemudian seterusnya kita ambil nombor 3 dah ni. Niat bangun qiyamul lail. Jadi kita bila tidur kena ada niat qiyamul lail. Nak bangun pukul berapa? Yang eloknya pukul 3.30, 4. Eloknya waktu sahur tu cantik dah. Waktu sahur kita lalunya kalau puasa Ramadan sahur pukul berapa? Tu cantik dah tu. Tapi kalau sahur pukul 3, pukul 2, tu awal sangat. Ya, dia kira kita lepas habis makan elok masuk waktu subuh, itu dia. Ya. Kemudian dengan niat untuk bangun malam 1/3 malam yang akhir. Ya, bangun malam. Di mana Allah menyebut ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya wahai orang yang berselimut, bangun malam walaupun sekejap. Nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Tu Nabi Allah suruh. Ya. Aw zid alayhi, ataupun kamu tambah sedikit, warattilil qur'ana tartila, dan kamu bacalah Quran secara tartil, bertajwid. Itu Allah suruh. Ya, Allah pesan kat kita, minta kita baca macam tu. Kemudian apa buat? Kita tengok balik di sini. Kalau boleh, ya, kalau boleh kan tak, kalau tak kena bagi boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ya. Lepas tu kita pun mengucap 2 kalimah syahadah. Dah habis mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu ya, kita baca ayat kursi. Nanti syahadah ni kalau boleh dah last kita baca balik. Baca ayat kursi pula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lepas tu kalau boleh ya, kita baca ayat kursi sekali ya. Dan kalau boleh fahami apa yang maksud ayat kursi tu, makna dia tu pun. Ya, yang eloknya kita baca terjemahan dia. Senang ya. Kemudian terusnya selawat dan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita bawa Allahumma salli ya, barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ya wa sallim wa barik wa sallim. Ya, gitu cerita dia. Jangan silap, jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pada Allahumma salli wa sallim, salli.
kita pun barik wa sallim. Ya, itu cerita dia, mausuf dia. Kemudian seterusnya kalau boleh, ya, selawat tadi kita baca 10 kali. Kemudian lepas tu kita baca Fatihah 4 kali. Baca Fatihah 4 kali. Yang pertama hadiahkan kepada diri sendiri. Yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kepada ibu bapa ibu kita. Yang keempat kepada bapa kita. Itu selesai semua. Kemudian yang ke-8 baca surah Ikhlas 3 kali. Memadai kita baca, sebab Nabi pun pesan pada isteri baginda Sayyidatina Aisyah, sebelum kamu tidur Nabi kata, kamu kena baca Quran sampai khatam baru tidur. Terkejut Sayyidatina Aisyah kita nak baca sampai khatam macam mana. Nabi senyum, lepas tu Nabi kata kamu baca qul huwallah 3 kali, menyamai macam membaca Quran sampai khatam. Jadi kita pun bacalah 3 kali. Ya. Lepas tu baca qul, termasuk qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu qul huwallah, qul a'udzu billah, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Semua tu baca. Mula-mula dengan qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, supaya ketiga-tiga qul tadi pun baca. Dan sebaik-baiknya kalau boleh kita hembuhkan di tangan. Dah habis, ya, hembuh terus di tangan kita. Dah habis hembuh tangan, lepas tu terus sapu ke kepala kita, ke muka kita, sapu semua badan kita, sapu semua. Yang tu jangan sentuh lah, jangan sapu situ pula, tak mah. Ya, sapu terus sampai kaki kita habis semua. Ya, tu untuk mendindingi kita daripada sihir manusia, sihir orang jahatnya. Kemudian dah sudah tu kita mengucap istighfar banyak-banyak. Ya, paling-paling kurang pun buatlah 10 kali, 11 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling kurang astagfirullah, astagfirullah, itu paling kurang. Dan kemudiannya jangan lupa maafkan semua orang, supaya tidak ada perasaan dengki, marah, benci, sebagainya. Jadi maafkan semua apa saja kesalahan orang kat kita, kita maafkan. Ya. Dan lepas tu bacalah bismillah. Ya, sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21. Cukup, berhenti. Kalau tak mau tidur juga, tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampailah terlena kemudian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya kita mendapat sedikit tip dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita terlena tidur sampai esok pagi, kita dianggap sebagai orang yang sentiasa berzikir tak berhenti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Itu pahala juga ataupun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.